Okay, sekarang dah jam 10 minit. Izinkan saya memulakan kelas dengan memperkenalkan dirilah. Okay, so nama saya Ham. Boleh panggil Ham je lah ataupun ikut korang lah nak panggil dengan nama apa pun. Sebab this is my first class untuk mengajar. So harap korang boleh support saya lah. Okay. So, ada lagi orang masuk ke? Kalau tak ada, saya boleh maybe teruskan lah. Kalau korang nak tulis kat chat pun boleh tahu kat chat. Kalau tak nampak skrin ke, saya rasa skrin dah cukup jelas dah ini. Okay. So, okay. Hari ni kita akan bawakan 2 chapter yang actually agak popular lah juga dalam kertas matematik. Selalunya keluar dalam kertas 1 dan juga kertas 2. So, hari ni saya akan bawakan sikit chapter, iaitu saya akan bawakan sikit bab, iaitu bab 1, form 4, iaitu fungsi dan persamaan kualitatif dalam satu pun boleh ubah, dan satu lagi saya bawa adalah bab 4, operasi set. Okay. Saya tak boleh janji yang saya akan habiskan dalam masa sejam. Jadi saya minta maaf lah kalau ada sedikit kekurangan bila saya nak mengajar ini. Okay. Kejap, pada masuk. Okay, so selamat datang kepada yang baru masuk. So hari ni kita akan belajar topik fungsi dan persamaan kuadratik dan juga operasi set. Okay, so izinkan saya mulakan dengan chapter, Okay, izinkan saya mulakan dengan chapter yang pertama, form 4, iaitu topik persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Okay, kalau jumpa sahaja persamaan kuadratik, korang kena tahu itu adalah basics. Kalau jumpa kuadratik, awak kena tahu kuadratik selalunya dia akan selalu dengan apa AX, kuasa 2, bla 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 bla. Selalu macam tu Okay. So kita akan bawa sikit, saya akan refresh balik dengan bentuk arm. Selalunya bentuk arm ni kadang-kadang korang pun confuse juga. Sebabkan selalunya bentuk arm ni dia akan uji dalam bahagian kertas 1 lah. Okay, bentuk graf tu semua. Okay, so untuk awak faham balik bentuk dia macam mana, okay, kita tengok kat sini. Kalau ada A kat depan, dia menunjukkan pada bentuk ya. Di mana bentuk, kalau bentuk macam masam tu maknanya negatif lah. Maknanya kat sini kalau kita tu kena negatif. Kalau bentuk dia senyum, dia adalah positif. Okay, bentuk kalau dia senyum adalah positif. Saya ulang kalau masam dia negatif, kalau dia senyum dia positif. Okay, faham? Okay, so next one saya bawakan sikit pasal part simetri. Kalau jumpa dengan BX, B merujuk kepada part simetri lah. Part simetri ni, atau kalau kau tak faham, dia macam kalau kita lukis graf, dia akan duduk di tengah-tengah. Ini awak punya graf, contoh saya lukis sedikit graf. Ini awak punya graf kan. Ini awak punya total lah, awak punya graf. Sorry kalau graf tak semua sikit kan. Awak punya part C simetri tu, okay, kejap dia masuk. Okay, selamat datang kepada yang baru masuk. Hari ini kita akan bawakan balik chapter bab 1 dan juga bab 4. Okay, macam saya cakap tadi, kalau A ni merujuk kepada bentuk, iaitu masam dan senyum, negatif, positif. Kalau B merujuk kepada part simetri, yang di mana kalau kita graf kan, part simetri kat tengah lah. Macam ni, ni dekat tengah. Dekat sini. Dan C ni merujuk kepada pintasan Y ataupun Y intercept. Bergantung atas awak punya sekolah menggunakan bahasa apa, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu guna pintasan Y lah. Kalau bahasa Inggeris kita guna Y intercept. Kalau Inggeris, okay. Saya rasa kalau Inggeris pun, kalau orang yang tak ambil DLP, kalau dia ambil bahasa Melayu pun actually dia tahu Y intercept tu apa. Saya setengah lah, saya tak tahulah. Ada budak yang tak faham masuk Y intercept. Tapi saya lebih prefer Y intercept lah dan pintasan Y. Okay, next one, punca. Punca ni saya cakap awak, ni saya revise sikit je sebab kalau ikut dalam chapter 1 tu besar. Sikit besar sebab awak kena lukis graf, awak kena bentukan punca. Okay, kalau punca ni selalunya kalau punca ni selalunya akan keluar kertas 2. Yang tu kita confirm. Selalunya kita kertas 2, kertas 1 pun boleh keluar sikit tapi banyak markah keluar kertas 2 lah. So, macam mana kita nak tentukan punca adalah bergantung kepada cara awak buat. Okay, the first one is faktor.
yang macam ada bracket tu, bracket sama dengan kosong tu, itu ialah faktor lah. Dan selalunya kita akan, dia ada possibility boleh dapat satu punca yang sama ataupun dua punca yang berbeza. Bergantung atas soalan apa yang awak dapat lah. Dan okey, dan saya tak pasti awak punya syllabus ni guna ke tak rumus. Sebabkan rumus ni sebenarnya dalam AdMaths. Kalau budak-budak AdMaths dia tahulah rumus ni, yang rumus negatif B tambah tolak punca kuasa B square tolak 4AC per 2A kan. Ini formula AdMaths. Tapi sekejap kan. Okay, soalan boleh. Okay, soalnya formula rumus ni kita guna dalam AdMaths, tapi saya tak pastilah. Ada setengah situation macam kertas SPM tahun lepas, dia actually tak pakai rumus ni, tapi kalau awak nak jawab guna rumus ni kalau ikut zaman sekarang boleh lah kot. Cuma saya tak pasti saya dah rumus ni awak hafal, sebab saya tengok waktu saya jawab paper matematik itu dia tak tunjuk pun rumus ni. Mungkin awak boleh guna ataupun tak boleh guna pun tak apa, sama ada awak guna factorize pun tak apa, ataupun nak guna rumus pun boleh. Tapi saya rasa rumus ni jarang lah orang guna. Okay, ni just cadangan je lah. Selalunya rumus ni kalau punca-punca dia ada perpuluhan ke pecahan yang besar ke, selalu kita guna rumus. Okay, kalau faktor ni nombor biasa, apa, nombor bulat selalunya lah, integer, positif, negatif. Okay, next. Okay, saya nak bawakan sikit saja untuk soalan trial. Boleh atau tidak? Tulis kat chat. Kalau malu lah, tulis kat chat. Ada yang tak faham ke tadi? Masa tadi? Boleh? Okay. Boleh. Kebolehan Okay. So, ini adalah soalan trial negeri Selangor yang tahun 2021 punya. Okay. So, saya extract lah soalan ni, jadikan soalan untuk kita punya meeting hari ni. Okay. So, kita katakanlah soalan ni kata selesaikan persamaan kualiti yang berikut 4 markah. Babe, 4 markah babe. 4 markah ni bukan satu nombor yang simple-simple je jam kerja dia. Jam kerja dia besar. Okay, so macam mana kita nak dapatkan 4 markah ni babe? Okay, the first step is kalau awak jumpa saja kurungan, awak kembang. Jumpa macam ada kurungan, kat sini ada kurungan, kat sini ada kurungan, kat sini ada kurungan, kembang lah. Kan, itu first step kita. So kat sini kita akan factor akan kembang. Selalu kita kat sini 3 pula dah. Boleh tu So sini lah 9x tolak dengan 3x kuasa 2 sama dengan negatif 4 tambah pula lah. Kat sini tolak lah. So kat sini akan dapat tolak 2x. Okay. So lepas tu dah dapat macam ini. Okay, kalau yang tak nampak macam mana. Okay, ni kan kita kembang Saya takut ada orang tak nampak. Saya takut ada orang tak nampak. So saya macam explain macam tu je. Sini kalau jumpa kurungan, darab. Kembang tu darab lah. Kembang tu darab. Boleh? Okay. So next one, saya dah dapat macam ni. Kita akan ikut bentuk am. Bentuk am ialah y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. So ataupun dalam bahasa mudah lah saya bagi ada kuasa, ada huruf, nombor. Okay, saya ulang. Bahasa mudah saya untuk kuadratik adalah y sama dengan ada kuasa tambah ada huruf tambah nombor. Dia macam taraf sikit nampak macam diskriminasi di situ. Okay, so macam saya cakap tadi, ada kuasa, bawa ke depan. Okay, kat sini saya takut student dia akan pergi buat sini 3x kuasa 2 tolak 9x. Salah tak boleh. Sebab dia first dia bukan dalam satu golong, dia bukan main pindah tau, dia tak pindah dia adalah satu tempat yang sama, cuma kita ubah tempat je lah. 3x kuasa 2 tambah 9x. Kau jangan kata-kata pindah dik. Kalau kau kata pindah, jawapan kau auto salah. Dia macam nampak je sama tapi bukan. Okay. So kat sini dah sama dengan kan? Tak payah sama dengan dah. Lepas ni awak masukkan je lah sini ke belah sini. Dan pastikan dia always sama dengan kosong. Kenapa kena sama dengan kosong? Kalau tak sama dengan kosong dik, awak punya nak masuk. Okay, hai semua kepada yang baru masuk. Kita baru mulakan chapter persamaan kuadratik lah. So saya baru buat soalan trial. Soalan satu je sebabkan saya rasa saya nak kejar masa untuk buat operasi set. Operasi set tu besar.
So saya nak kena kejar masa. Okay, macam saya sambung tadi, benda ni benda yang berada di belah kanan awak akan jadikan belah kiri. Dan kenapa saya kata kenapa kena tak sama dengan kosong? Dia macam ni, kalau kau tak sama dengan kosong, nanti dia akan jadi ungkapan tau. Ungkapan maksud dia, ungkapan tu maknanya dalam bahasa muda dia tak ada sama dengan kosong. Persamaan ada sama dengan kosong. Okay, saya ulang. Ungkapan tak ada sama dengan kosong, tapi persamaan ada sama dengan kosong. Okay, saya takut kena ulang. Okay, saya kat sini ungkapan. Okay, sini ungkapan. Dia tak ada sama dengan kosong. Tak ada sama dengan kosong Bukan dia tak ada sama dengan kosong. Maknanya awak punya jawapan tu, contoh saya letak kat sini, contoh AX kuasa 2 tolak BX. Dia tak ada sama, dia macam tak ada sama dengan kosong. Tapi kalau persamaan, okay, saya tak tahulah korang ni actually boleh go tak dengan algebra sebenarnya. Kalau jadi persamaan dia ada AX kuasa 2 tolak BX sama dengan kosong. Ni ialah persamaan. Kalau dia tak ada, kalau ungkapan dia tak ada hujung dia tak ada sama dengan kosong. Okay, so saya ulang, okay, saya sambung. Okay, laju sangat ke? Sorry, saya first class ni saya nervous sikit. Okay, jadi bila dah macam ni, kita bawa je lah ke sebelah. Bila negatif, jadi positif. Tambah 4, tambah 2x. Okay, macam terlajak lah blok kosong ni, saya blok jauh-jauh ya. Kita bagi sama dapat Okay, dah dapat macam ni, awak susun sikit saja. Nak kasih perfect lah kan, kita matematik benda dah perfect. So kasih negatif 3x kuasa 2 tambah 9x tambah 2x tambah dengan 4 sama dengan kosong. Okay, kita belajar algebra ni. Kalau kau tak tahu macam mana nak buat ni, kita belajar algebra. Benda sama pula lah. Sorry, benda yang kesama kat sini ialah 9x tambah 2x. So dapat sini apa? 3x kuasa 2 tambah 11x tambah 4 sama dengan kosong. Betul ke? Betul ke? Okay. Okay, now bila dah dapat macam ni, okay, dah ada soalan ke? Okay, betul. Okay, lepas tu bila dah dapat saja benda ni, ada setengah orang dia akan terus factorize. Ada setengah orang dia akan terus factorize. Tapi my tips is kalau jumpa saja negatif kat depan, tolong sangat awak darabkan dengan negatif. Awak darabkan dengan negatif 1. Because of why? Betul. Okay, awak tekan kalkulator, awak guna cara haram awak yang tekan kalkulator dalam exam. Betul, awak akan still dapat jawapan sama tapi macam tak perfect lah sebab ada negatif kat depan. So my tip is awak darab dengan negatif 1 sebab kan kita nak bagi nombor kat depan ni positif. So kat sini aku tolak 11x tolak dengan 4 sama dengan kosong. Okay, dapat tak? Okay, saya ulang balik kenapa tak boleh negatif kat depan sebab saya takut ada orang tanya. Kalau jumpa saja negatif, awak letakkan dengan negatif 1 supaya A dia bukan negatif, A dia senyum. Ya? Yeah? So macam senang sikit lah sebab rasanya kalau skema dia pun akan dia akan bikin markah sebenarnya. Tapi kalau tak nak buat pun tak apa. Tapi rasanya dia akan kurang satu markah lah. Saya tak tahu skema sekarang macam mana. Jadi okay, now dah dapat macam ni, awak terus factorize. Cuba tekan kalkulator. Please someone tekan kalkulator. Sekarang kalkulator tak dengan saya. So please tekan kalkulator. Tulis kat chat. Even saya tulis skema, saya takut skema saya salah. Tolong tulis kat chat. Apa jawapan apa? Tukarkan negatif jadi positif kan? Yes, tukar negatif jadi positif. Tolak jadi tambah. Dia tak ada tolak jadi tolak. Itu jadi set. Okay, selamat datang kepada baru datang. Okay, X sama dengan 4. Lagi, dia sebenarnya dua figure setahu saya. Dua figure pula dah. Sorry, termasuk account punya terms. Setahu saya dia ada dua nombor. Dia akan ada dua punca. X sama dengan 4 X sama dengan 4. Lagi, setahu saya dia ada dua numbers. Dekat skema yang saya buat, dia ada dua numbers. Okay, so kat sini X tolak 4. So kat sini X tolak 4. Satu lagi. X sama dengan negatif 1/3. Okay, X sama dengan negatif 1/3. Okay, selapan student, bila dia dah factorize macam ni, dia silap dia kat sini saja awak. Saya kena tegur cepat-cepat. Okay, kenapa dia macam tak boleh? Sebab dia macam a little bit, saya panggil macam pelik lah. Tiba-tiba ada pecahan kan. Kita nak nombor bulat.
So apa kita akan buat, saya salin balik X tolak 4, lepas tu ni awak buat naik atas. Jadi 3X tolak 1 sama dengan kosong. Okay. Dan actually mesti okay, ada yang saya tak tahu. Ada yang memang hanya guna kalkulator, memang sepanjang saya guna kalkulator. Dia tak tahu pun macam mana dapat X sama dengan 4. Okay, adik-adik yang saya hormati sekalian, saya explain sikit saja kenapa boleh dapat tu. Sebab kan sama dengan kosong. Kenapa kita boleh dapat X sama dengan 4? Sebab kan dia sama dengan kosong. So kerja X tolak 4 sama dengan kosong. Wah, buruk benar kosong saya. Okay, sama dengan kosong. Dan kat sini kita dapat X, 3 pula, sorry. Dapat sini 3X tolak 1 sama dengan kosong. So dapat sini lah. Dapat, awak akan dapat kat sini X sama dengan 4, X sama dengan negatif, sini positif sorry, sini positif. Saya minta maaf sorry, saya tak perasan. Sebabkan jawapan saya skema tu memang saya buat negatif, so saya tak perasan. So bila positif, sini akan dapat negatif 1/3. So dapatlah, dapat dua figure tu. Nak tulis macam ni boleh, ataupun ada setengah orang dia macam gabung sekali je. Sorry, saya minta maaf sebab saya tak perasan pula figure apa saya punya numbers tu, saya salah nak simbol. Okay, ataupun nak tulis macam ni pun boleh. Dengan kita 1/3 dapat jawapan. Okay, saya minta maaf saya salah figure tadi. Saya salah simbol sebab simbol saya tak perasan. Okay, before saya step into next chapter, ada tak soalan pasal this chapter? Ada soalan tak? Tak apa, korang buka kat chat. Saya tahu korang ni semua memang tak mampu nak berbicara. Okay. Pada baru masuk, selamat datang. Saya baru habis chapter quadratics. Ada soalan tak pasal chapter ni? Kalau tak ada, saya akan proceed sajalah untuk chapter chapter operasi set. Kalau tak ada, saya proceed. Okay. Tak ada okay. Mungkin kita akan mungkin saja untuk semula. Okay. Ini mungkinlah saya tak tulis dia punya yang kurungan-kurungan tadi. Yang kalau kita buat tadi kan, yang ni. Sekejap mana tak, saya tak hilang. Boleh tak saya nak buat kurungan tu? Jawapan saya boleh, tapi the advantages dia ataupun kekurangan dia adalah awak tak akan dapat markah. Sebab kan itu sebenarnya markah. Okay, so itu akan jadi 4 markah lah. Okay, di skema awal-awal. So kenapa saya kena cakap? Sebab saya takut nanti korang lupa. Okay, so kita baru saja habis chapter persamaan kuadratik. Sebenarnya saya nak cepat sebabkan saya ada sejam je dengan awak. Okay, next one kita akan bawa chapter operasi set. Chapter ni saya tak tahulah actually. Chapter ni saya pun bila saya bincang dengan Twitter lain pun, saya tak nak bawa chapter ni, saya nak bawa chapter lain. Tapi sebabkan saya rasa macam saya berhati, so saya bawa chapter ni untuk awak. Saya revise je sebab saya tahu chapter ni adalah chapter yang akan keluar. Tapi waktu SPM itu pun tak keluar juga. So tak apa, kita reda So tak tahulah, maybe SPM zaman awak tiba-tiba keluar kan. Saya tak pasti, kita tak pasti. Okay, so operasi set bab 4. Saya nak tanya, mungkinlah ini mungkin soalan yang tak pandai juga bagi saya. Ada ke form 4 yang 2022? Bukan yang SPM Bukan yang SPM 2022, form 4 sekarang. Sebab saya takut nanti saya macam lompat bab. Tak ada Okay. So, saya rasa semua form 5 kot. Saya rasa. So, saya boleh guarantee. Okay. So, saya akan bawakan chapter operasi set. So, operasi set ni korang tahu kan chapter ni korang belajar, korang pernah belajar chapter ni waktu kat form 1. Chapter ni korang pernah belajar waktu form 1 kan. Cuma time tu korang belajar basic je. Korang belajar apa itu unsur kan.
what is unsur, what is unsur kat 5 benda sama. Sorry, unsur, apa itu set semesters, apa itu set kosong, apa itu gambar Rajavan. Okay. Itu semua kau belajar waktu form 1 dik. Okay, saya akan menaik sebut. Okay, buat benda tu awak belajar waktu form 1. So, sekejap ada orang masuk. Okay, sekejap. Okay, hai kepada yang baru masuk. Saya baru habis chapter persamaan kodetik bab 1. Dan right now saya tengah sambung untuk chapter operasi set. Kalau tak sempat tengok, insyaAllah nanti rasanya admin akan upload kot untuk apa video ni. Saya dah record video ni, saya dah rakam meeting ni dan insyaAllah nanti akan upload dekat group lah. Kalau korang nak nonton ni, korang beritahu je, nanti saya upload dekat dalam group chat, dekat dalam group. Okay, so sorry saya heret lama sikit sebabkan saya nak tarik balik attention saya dengan korang lah. Okay, so kita belajar balik, kita akan fokuskan balik macam mana kita nak hafal semua simbol ni. Saya tahu simbol ni adalah simbol yang famous kalau kau jawab exam kan. Kau jawab exam trial ke, kau jawab exam pertengahan tahun ke, akhir tahun ke, kau mesti jumpa apa benda ni. Senyum lah, apa tu? Senyum lah, apa, masam lah, ada prime lah, apa ni kan. Okay, saya explain satu-satu Kalau union ni macam awak gather, awak apa macam dalam bahasa muda dia, awak bersama-sama lah semua. Sorry, bukan bersama-sama, awak gabung sekali. Contohlah macam daripada kelas A, awak ada kelas A dan kelas B. Bila awak union ataupun awak gabung, maknanya awak gabung dia akan jadi satu kelas lah. Faham? Semua Union ialah semua. Ataupun dalam bahasa Melayu, saya union tu union kan? Ke ada bahasa lain? Saya tak pasti sebab saya tak sempat nak baca, saya tak sempat nak tengok. Tu saya union is union lah. Okay, kalau yang bentuk macam U terbalik ni ataupun bentuk masam ni, kita panggil dia as persilangan dalam bahasa Melayu or intersection dalam bahasa Inggeris. Yang pelajar ambil DLP So saya jawab balik, kalau yang bahasa Melayu dipanggil persilangan, kalau bahasa Inggeris dipanggil intersection. So apa function benda ni ialah menunjukkan benda ni yang sama or same. Oh ni all bahasa Inggeris. All same. Lepas tu next one kita ada apa tu? Yang calik. Okay, calik. Yang calik ni. Okay, apa calik ni? Calik ni maknanya bukan. Contoh, saya bagi contoh lah kalau awak ada unit beruniform, contohlah awak ada unit beruniform pengakap. Kalau dia kata pengakap, pengakap ni contoh saja, jangan apply. Pengakap prime, maknanya bukan pengakap lah. Contohlah awak bukan pengakap dah kat sini, faham tak? Bukan pengakap, means not pengakap. Mesti lah, maybe Pada Putri ke, Tunas Manja pula, Putera Putri ke, apa lagi, Putri Islam, KRS, dan bomber ke, macam tu lah selalunya. Okay. So izinkan saya bagi satu soalan untuk kita sama-sama jawab. Okay, so maybe saya rasa saya akan jawab 2 je untuk ni sebab saya ada satu soalan kebat yang saya dah simpan. Dan kalau korang ada buku teks, korang boleh tengok buku teks. Sebab soalan yang kebat tu saya memang dah ambil dari buku teks, saya ubah sikit saja. Yang ni bukan buku teks lah, ini memang soalan saya buat sendiri. Saya pun tak pasti skema dia dapat macam, saya tak dapat skema. Saya buat sendiri, saya tak sempat nak tengok skema. Okay, so kita tengok soalan pertama. Lorikkan kawasan berikut kawasan berlorik. Lorikkan kawasan berikut bagi, saya buat yang ni 2 sebab 2 ni dulu kalau sempat. Okay, so the first one, A intersection A kesatuan. Oh sorry, kalau yang ni tadi union ni dalam bahasa Melayu dia ialah kesatuan. Sorry, saya tak perasan, otak saya blank sekejap. Okay, so kalau A, kita buat A bersilang B. Apa maksud A bersilang B? Okay, kita tengok situation dekat sini. Selalunya tips nak jawab soalan set ni, korang tanda kan? Tanda dengan numbers. Betul tak?
tanding dengan numbers je kebanyakan dia. Korang tanding dengan numbers. Okay. So, okay. So, kita akan tengok kat sini. Dia akan jadi A prime, A intersect ataupun A dia bersilang dengan B. So, macam mana? Okay, tengok Sekarang ni, bila kita nak tengok A bersilang dengan B, cuba listkan numbers yang ada kat A. Nombor yang ada kat A sekarang ni ialah ada 1 dengan 2. Saya ulang balik numbers yang ada dekat kawasan A adalah 1 dengan 2. Dekat kawasan B ada 2 dan 3. Okay, apa yang saya cakap tadi? Kalau jumpa saja bersilang, apa yang saya cakap tadi? Kalau jumpa bersilang ialah sama, same. So, benda yang sama dekat sini adalah nombor 2 dik. Yes, nombor 2. So, apa jawapan dia? 2 lah. Jawapan dia kat sini. Jawapan dia adalah, jawapan dia adalah 2. Faham tak? Tapi kalau katakanlah saya plot twistkan sikit soalan. Nampak? Plot twistkan sikit soalan saya suka plot twist ni. Katakanlah alamak ada prime. Kalau ada prime kat sini dia cakap A, B. A bersilang dengan B. Prime bukan nombor 2. So jawapan dia apa, Babe? Jawapan dia ialah 2 dan dia pergi delete pula ni sebelah tu. So jawapan dia ialah 2 dan 3. Okay, 2 dan 3. Sekejap saya nak pedam. Okay. So jawapan kat situ akan jadi 2 dan 3 lah kalau kata bukan. So mana saya 2 dan 3. 1 dan 3. Sorry. 1 dan 3 kalau kata bukan Okay, next pula. Situasinya lain sikit. Saya ubahkan sikit ni sama dengan union. Bila union, kita buat situasi yang sama Kita buat situasi yang sama, kita list balik 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cakap A ni ada 1 dan 2. B ada 2 dan 3. Apa yang kita buat? Union kan? Union sama ke semua? Semua. So, lorek je lah semua. Faham tak? Okay, kepada yang baru masuk, kita baru je nak kata habis tak lah. Baru masuk sikit chapter operasi set. Saya dah habiskan chapter corrective. Okay, so saya rasa KBAT ni saya rasa dia tak akan masa lama. So macam saya nak kejar sikit kan. Okay, so saya habiskan dulu. Ada lagi nak masuk lambatnya korang. Okay. Okay, so apa tadi? Okay, so saya sambung sikit lagi untuk A prime. Okay, untuk C, sorry. Untuk C, dia cakap kat sini lah A prime. Babe, kita ulang balik A prime. So kita buat balik, kita tengok Kalau jumpa je A prime kat sini awak jumpa 1, 2, 2, 3. Benda yang sama kita buat balik 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, sekarang ni kita cakap A prime. A prime bukan 1 dan 2. So maknanya awak nak unionkan dia. So apa bukan 1 dan 2? 3 kan? 3 kan? Sebab dia tak belakang 1 dan 2. So 3. Tapi kat sini B ni dia ada 2 dan 3. So apa awak buat? Awak gabungkan 2 dengan 3. Kan? Awak akan lorek 2 dengan 3. Betul atau tidak? Betul tak? Okay. Okay. So saya sambung sikit lagi untuk bahagian D. Okay, D ni lain macam sikit. D ni rare. Saja boleh ke? Satu, dua. Sekejap, saya ubah sikit lah sebab dia kalau saya buat dia tak dapat. Okay. Okay, so katakanlah kat sini saya cakap 1, 2, 2, okay. So untuk D kita buat macam biasa, kita label. First kita label 1, 2, 3. Okay, sekarang ni bila awak jumpa saja soalan macam ni, awak tulis 1, 2, 2, 3.
Sekarang awak selesaikan dalam kurungan dulu dek. Kau jangan pergi cari pula yang bukan dulu. No, awak cari dalam kurungan dulu. Boleh atau tidak? Okay, so cari dalam kurungan. Awak cari macam biasa tadi kan kita dapat 1, 2. 1, 2. Dua lah kan? 2 kan? So lepas tu kalau temukan 1, 3. Oh, sorry, saya dah terambil soalan tu tadi. So daripada dah 1, 3. Sorry. Saya tak perasan soalan tu saya lah soalan yang tadi. Saya tak perasan sebab saya tadi nak adjust. Kalau lah saya buat union, okay, disclaimer, saya tak perasan. Kalau saya buat union, nanti dia bukan semua. Sebab kalau saya buat union, saya sebut A, union B, fact apa tu. So 1, 2, 2, 3. So macam 1, 2, 2, 3. So bukan 1, 2, 3. So tak, dia macam jawapan dia tak valid. Sorry, saya tak perasan yang saya dah ubah soalan tu awal-awal. So saya ambil sikit sini. Saya plot. Saya tak perasan. Sorry. Okay. So jap lupa kat sini ada 2. Okay, so jap Is it? Okay, sekejap. Sekejap, bagi saya tutup tab sekejap. Okay. Sebenarnya saya nak sambung sikit lagi sebab saya nak buat K-Byte. Sekejap saya nak buka yang K-Byte punya soalan. Okay, sebelum tu ada tak soalan pasal chapter quadratic ke, chapter set ke? Cuba boleh beritahu kat chat. Jangan malu. I know you guys have problems with these 2 topics. Sebenarnya banyak je saya tahu awak maybe ada masalah dengan asas nombor, ada masalah dengan chapter matrix kan, awak belajar form 5 kan. Saya tahu misalnya like student dia problem banyak soalan dekat kepala dia, cuma dia tak nak cakap. Okay, hai kepada yang baru masuk, saya baru habis saya dah habiskan chapter 2 chapter. Cuma saya ada sikit soalan yang saya nak masukkan, iaitu soalan K-Byte. Okay, this is K-Byte question yang saya dah buat. Kalau, saya lupa, form 5 Tapi kalau form 5 tak ada. Tapi yang ni saya ubah ini merupakan daripada buku teks form 4 muka 115. Sorry, saya lupa korang form 5. So macam korang tak ada buku teks form 4. Okay, tak apa. It's okay. Jadi saya akan bacakan soalan. Saya ubah je sikit soalan ni. Sorry. Okay, saya ubah sikit soalan Okay, so soalan dia kata, raja di bawah menunjukkan satu gambar raja van untuk membuat kajian terhadap pembelian buku fiksyen dan buku bukan fiksyen di sebuah kedai buku. Terdapat 200 orang yang didapati telah membeli buku-buku itu di kedai buku tersebut. So, ini gambar raja van yang saya dah buat berdasarkan saya rasa ikut based on kira-kira lah yang saya dah buat. Okay. So, soalan. Kita hitung bilangan pelajar yang membeli buku fiksyen sahaja. Okay. Awak dia sekarang ni nak minta buku fiksyen sahaja. Okay, pertama, adakah awak akan ambil direct 52? Itu soalan saya. Okay, tolong jawab dalam chat sekejap. Okay, soalan saya. Kan soalan A dia cakap, bilangan pelanggan yang membeli buku fiksyen sahaja, adakah jawapan dia ialah 52 direct? Cuba itu dalam chat. Please. Sebab saya tahu korang akan salah. Saya tahu. Tapi saya nak tanya awak semua. Adakah dia akan ambil 52? Tak. Kenapa tak? Kenapa tak 52? Sedangkan 52 tu memang saya memang jawapan dia. Kenapa? Okay, kalau tak boleh jawab, okay, saya cuba terang dalam bahasa. Okay, ada jawab ya. Kenapa dia? Okay. Sebab dia bersilang dengan 27. Yes, sebab dia bersilang dengan 27, dik. Okay, so kalau tengok gambar raja tu, okay, yes. Sekejap Okay, kalau tengok gambar raja tu, dik. Okay, ada yang jawab ya, ada jawab tak. Okay, sekarang ni, kenapa saya cakap, kenapa tak ambil 52 direct? Sebab 52 ni kau bersilang dengan 27, dik. 27 ni ada figure. So, korang tak boleh ambil direct. Faham atau tidak? Faham. So, sekarang ni macam mana kita nak kira kan? So, nak kira jawapan yang A ni, jawapan dia awak akan dapat 52 tolak dengan 27. Tekan kalkulator berapa dapat?
Saya tahu skema ada tapi saya nak tunjuk, saya nak awak gigih tengah kalkulator tu. Ya, berapa dapat? 25. 25. 22 tolak 27. 25. Okay. 25. Banyak 25. Okay. Jawapan dia adalah 25. Yeah. 25. Okay. Dapat Ush. Kemudian baru masuk. Sekarang ni kita tengah buat soalan kebat untuk operasi set. Okay. So kita akan sambung sikit lagi. Jika saya sambung sikit lagi. Okay. Now. Kalau sini 52. Sorry. Saya ubah sikit . So kalau sini dah 52 kan, sini tadi kita dapat yang biasa ialah 25, betul tak? Okay, so saya katakanlah sini 25. Okay, now kita tengok yang B. Bilangan pelanggan belajar pula. Okay, so yang B, hitung bilangan pelanggan yang membeli buku bukan fiksyen sahaja. Berapa? Cuba bagi tahu berapa? 87. 87. Korang check Korang check laju je. 87. Serius Ada jawapan lain ke selain 87? 86 ke? 85 ke? Ya, 87 Okey. 7. Cuba bagi pengiraan. Sebab saya tak boleh buktikan tanpa pengiraan. Kita konsep matematik, kita kira kita hidup tak jalan pintas saya macam bagi ceramah Sorry. Saya aku ni non-Muslim, I'm sorry. Macam bagi ceramah pula. Okay, hidup kita tak ada jalan pintas Kalau ada jalan pintas pun, kata satu je kau jarang, kau tak akan tunjukkan kerja kan. Okay. So berapa tadi dapat dia? Lupa lah, 87. Let's go to final answer lah, 87. Okay. Boleh atau tidak? 87 sama dengan 87. Yes, 114 tolak dengan 27. Dapatlah 87. Okay, bagus. Good. Okay, C. Hitung bilangan pelanggan yang tak membeli langsung mana-mana buku. Nampak sangat jadi seorang yang tak suka baca buku. Tak tahu dia baca apa. Baca Al-Quran mungkin, kita tak pasti. Okay, sorry. Okay, so jumpa dia cakap bilangan pelanggan yang tak beli mana-mana buku langsung. Maknanya, okay, cuba awak tunjuk dekat saya. Okay, saya bagi ni, adakah dekat A, B, C, D. Okay. Cuba tunjuk kat saya, dekat mana yang dia menunjukkan yang dia tak baca buku langsung. Dekat A. Slot of A. Okay. Dekat A, betul. So, persoalan saya, macam mana awak nak dapatkan nilai kawasan A? Okay, saya padam A. Sebab kau dapat A kan? Kau nak jawab A kan? Okay. Persoalan saya, macam mana kita nak dapatkan nilai A? Oh, skor tak nampak soalan Sorry, saya takut ada yang tak nampak soalan So, macam saya tak nampak clue. Okay, saya bagi clue Dekat soalan atas tu ada information yang actually awak boleh ambil. Take time, kalau boleh. Take time kalau boleh. Cuba tengok dulu. Saya takut ada yang actually dia terlepas pandang. Dan cuba bagi satu nombor yang actually awak rasa betul. 7. Sekejap. Saya tengok skema ya. 7. Skema kata lain. Not 7. Okay, dia macam ni. Aku rasa yang dapat 7 ni dia sebenarnya kau pergi dengan 1,452 dapat 200 tolak 54 tolak 27 tolak 54. Sorry, tak boleh taruh negatif. Apa? Macam dapat 7 tu? 7, yang dapat 7 tu dapat macam ni? Dapat 7 tu macam ni? Yang saya tahu 7 ni, saya bukan 7 ni. Bukan. So 7. Saya ulang balik. Saya bulat saya ikut orang tak nampak sebenarnya. Betul.
25 awak tolakkan dengan 27, awak tolakkan dengan 87, dapatlah 61. Yes. Okay, thank you Nur Arifah because giving you a correct answer. Okay. Kepada yang tak faham macam mana nak dapat saya tahu korang nak Allah kerenyuk pula macam jahat Okay, so C ni kita nak dapat. Awak kena tahu 200 in total 200 is total. 200 awak tolakkan dengan 25, awak tolakkan dengan 27, awak tolakkan dengan tak potong sini. So macam nanti awak dapat keliru kan. 61. 25 tolak 27 tolak 61. So dapatlah. Dapatlah 87. Sorry. 87 mana pula pergi 61. 61 hasil. Sorry, 87. 87 tolak 61 tolak 25 ke 25? 27, sorry. 27 and the answer is going be 61 lagi, sorry. I'm not forced. 61 benda 87 25, sorry. Saya tersalah tulis numbers. Okay. So jawapan dia A adalah kat sini awak dapat 61. Yeah, this is going to be a final answer. Okay. Okay. Saya macam agak laju sikit dengan chapter ni. Okay, sorry. sorry. Saya macam agak biadab sikit, bersih lebih kurang. Okay. Tak sihat sikit ini sebabkan saya baru habis exam untuk PM mendengar. Sorry, saya macam penat sikit tapi siapa saya ready je untuk mengajar. Okay. Adakah korang semua ada sekejap, saya tulis kat bawah. Any questions regarding topik kita hari ni? So, macam pensi tulis Ada soalan tak yang korang nak tanya? Ada soalan? Kalau ada beritahu lah sebab kita ada lagi berapa minit? 10 minit. Okay. Beritahu je, kita je. Even though saya tahu ni chat, saya tahu meeting ni direkod. Ada soalan? Okay. Benda yang saya boleh cakap adalah ni sebabkan ini adalah format baru, so saya pun tak pasti. Sebabkan kalau ikut analisis soalan trial sekalipun, kebanyakannya semua soalan yang tak spot banyak masuk daripada spot. Even spot tu sikit je lah. Okay, spot tu sikit je tapi dia berbekalkan doa untuk awak tu. Saya okay. Sorry, kelabah sikit. Okay. So, okay. For that, saya nak sambung sikit boleh tak dengan chapter satu soalan tu ni. Okay. Chapter apa yang saya nak habiskan sikit lagi? Maksudnya tak 4 kot 5 minit ni. Okay. Saya nak sambung sikit lagi soalan. Saya nak sambung soalan ni. Saya buat satu soalan baru. Okay. Contoh saya ambil E. Okay, A. Ini saya buat baru sikit. Saya letak A union B C. Nah. Okay. A union B persilangan C. So kita buat bulat. Kita ada A, kita ada B, kita ada C. Ni yang last ni soalan last sebab saya sebenarnya nak cukup-cukupkan masa untuk awak habis. Okay, jumpa macam ni awak kena buat apa? Yes. So macam ni awak kena buat 1, 2, 3. Oh, saya buat 3, sorry. Because of this one, awak ada baru sikit 1, 2, 3. Lepas tu kat sini awak ada 2, 3, 4. 2, 3, 4. Lepas kat sini ada 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7. Oh, sekejap. Macam ni, buat nama ni. Sekejap. Sebab saya pening sebab saya tak label tu jadi confused. Okay. So jumpa saya macam ni awak buat apa? Label. Lepas tu awak label lah kat sini kan. Awak dapat first one is 1, 2, 5, 3. Okay lah. 1, 2, 3, 5.
Next one is 2, 4, 5, 6. So the next one is 3, 5, 6, 7. Okay, so yang ni awak kena faham. Oh, ada masuk last minute ni. Okay. Okay, hai. So saya sambung sikit lagi untuk operasi sel. Saya nak habiskan lagi 5 minit. Okay. So saya nampak kat sini. Saya kat awak. Ni apa? Union. Kan? Union awak buat apa? Awak kena ambil je semua. So 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 5. So macam awak lorek kat atas kan? Awak lorek kat atas dan C ni ialah bersilang. So bersilang dengan C. C, okay, awak dah 1, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 6. 3, 5, 6, 7. Apa yang sama kat sini adalah 2, 3, 2, 3. Sorry, satu dengan ni, satu set lah. Kalau dah buat satu set kan. Saya yang ambil dah 2, 3, 5, 6. 5, 6 lah. So kat sini yang awak perlu lorek mana? Sini ke? Bawah ke? Atas kan? Awak kena lorek atas Sorry, awak kena, sorry. Saya berpasal yang actually saya tak screen share satu lagi. Sorry. Sekejap, patutlah saya pelik. Kenapa tak ada benda tak kena? Sorry. Okay, sorry. Tadi saya tak pasal. Okay, saya sambung sikit lagi Okay, jumpa. Aduh, ya Allah, kenapa saya tak pasal? Okay, sekarang ni awak jumpa label. Awak labelkan tulis huruf. Awak terus labelkan nombor kat sini tau. So A ada 1, 2, 3, 5. B awak ada 2, 4, 5, 6. C awak ada 3, 5, 6, 7. Sekarang ni benda saya cakap, kalau jumpa union awak buat apa? Awak kena semuakan. So awak semuakan je lah numbers ni. Lepas 1, 2, 3, 5 ni. So kat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Sekarang ni kalau jumpa saja sama, apa jumpa saja persilangan awak apa? Sama. So jumpa sama ialah 3, 5, 6. So lorek mana? Lorek atas lah. Lorek atas kan? So lorek atas. Macam ni. Okay. Sorry sebabkan macam kelas ni agak berserabut sikit lah. Dan saya pun tak expect lah juga. Saya macam ada ragam-ragam sikit lah bila korang pelajar ni kan. Okay, so for our last 2 minutes, saya macam nak bagi motivasi pun macam okay, motivasi saya untuk matematik tolong jangan putus asa. Saya tahu awak as a student awak mesti tak suka matematik ni kadang-kadang. Saya tahu ada yang tak suka, ada yang suka. Kalau ada yang suka tu bagus lah. Yang tak suka, yang macam kurang dengan matematik ni, it's okay. You just teruskan apa you punya perjuangan dengan matematik. And after exam matematik, SPM awak, after matematik, saya jangan risau, awak memang akan, saya rasa matematik ni antara subjek dia ditunggu-tunggu. Suka matematik tapi tak terer. Tak apa, bagus. At least you ada minat lah dalam matematik. Okay. Sorry, saya nak tanya for last time. Sebabkan esok adalah subjek account. Esok ialah free class untuk account. Ada ke pelajar account kat sini? Betul tu, yes, betul. Ada, sekejap. Before that saya nak tanya, ada tak pelajar account kat sini? Ada account? Yang pelajar account lah. Ada. Okay, kepada pelajar account, please ready because tomorrow is going to be a bumpy ride. Kita orang 3. Okay, esok kami 3 orang. Patutnya, kan? So kami 3 orang. Saya, Fia dan Afif. So please be ready sebab esok maybe kita orang akan memang kelaju punya. So itu saja untuk kelas malam ni. I just want to say thank you kepada yang bertahan lagi lah dengan saya pada malam ni. Sorry, saya minta maaf kalau saya kelar kabut ke apa because this is my first class ever dekat Yusuma. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya tahu macam adik saya macam ada kesilapan jugalah. Okay, sebabkan manusia tak pernah lari dari kesilapan, betul?
Okay. Itu saja daripada saya dan Aish budak ni. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. I just want to wish you a very good luck for paper mathematics. Buat yang terbaik lah. Cik, macam korang dah SPM baik. Okay, buat yang terbaik. InsyaAllah nanti waktu kelas normal kelas untuk form 5 saya rasa maybe saya akan ada kot, tapi saya tak tahu bila. Nanti saya akan bincangkan Twitter saya, okay? So itu saja for our class day. Okay, Assalamualaikum and goodbye everyone. Okay. Terima kasih.